perempuan yang keluar darah lebih daripada 15 hari tanpa berhenti, perempuan ini dinamakan sebagai perempuan mustahadah fil haid, perempuan yang ada dalam darah istihadah di dalam haidnya. Maksudnya daripada hari pertama sehingga hari 16 tu bercampur di antara haid dengan istihadah. Untuk kita menentukan haid dia berapa hari, istihadah dia berapa hari, ni hak yang kita bincang ni. Baik, perempuan yang mengalami situasi seperti ini, dia ada 7 kategori, ada 7 bahagian. Yang pertamanya adalah perempuan mubtada'ah mumayyizah, perempuan yang kali pertama datang haid. Kemudian perempuan itu dapat membezakan sifat darah, maksudnya dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Jadi kalau dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat, maka hukum dia darah yang kuat adalah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Tapi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk meletakkan hukum tersebut. Syarat yang pertama, darah kuat mesti kena cukup sehari semalam. Syarat yang kedua, darah kuat jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga, darah lemah kena cukup 15 hari 15 malam. Syarat yang keempat, darah lemah saat itu kena keluar secara berterusan, maksudnya bertubuh-tubuh. Okey, 4 syarat. Dan kita cerita dah 4 syarat ni kita sebut rekah gitu, dan kitab-kitab rekah fiqh pun disebut gitu je. Kita Minhajul Talibin disebut gitu je, ataupun kitab baru sebagai contoh kitab At-Taqrirat As-Sadidah disebut gitu je. Tetapi setiap satu daripada 4 syarat tersebut ada perinciannya yang mendalam, perinciannya yang panjang. Sebagai contoh, syarat yang pertama mesti kena cukup sehari semalam. Baik, kalau dah cukup sehari semalam, maka perempuan itu adalah perempuan tidak mumayyizah, yang kita bincang pada benda ni. Cuma kadang-kadang ada juga kes darah kuat tak cukup sehari semalam, tapi perempuan itu bukanlah termasuk dalam perempuan tidak mumayyizah. Bahkan darah haid dia dihukumkan darah lemah, darah kuat saat itu dihukumkan seperti tak ada darah. Sebagaimana yang kita buat contoh 12 jam hitam 15 merah. Ingat kan? Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, darah kuat jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Kalau lebih daripada 15 hari 15 malam, maka tidak cukup syarat tamyiz. Tidak cukup syarat tamyiz, maka hukum dia nanti kita bincang lepas daripada ni. Yang ketiganya, mesti darah lemah cukup 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga ni ada sedikit perincian. Kita buat lagu mana? Kita kata dengan syarat darah tu keluar secara berterusan. Perkataan darah keluar secara berterusan ada beberapa, sebenarnya ada beberapa pecahan, ada beberapa perincian. Perincian yang pertamanya adalah ni perincian yang pertama kita buat, boleh kita sebut contoh sahaja. Kalau lapang hitam, lapang merah, maka lapang hitam adalah haid, lapang merah adalah istihadah, walaupun tidak cukup 15 hari hak yang merah kerana darah tu tidak berterusan. Okey, berterusan macam mana berterusan? Keluar panjang. Dia keluar panjang ni, dia ada dua pula di sini. Keluar panjang hak yang lemah sahaja. Ulama mazhab Imam Syafi'i kata kalau panjang lemah saja semuanya istihadah, kerana tempoh istihadah adalah tempoh suci, sedangkan tempoh suci tidak ada had. Dalam kitab fiqh dia kata walau tamada sinin, dia sebut gitu, walau tamada sinin, walaupun berpanjangan darah yang lemah itu bertahun-tahun, kerana tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci. Tempoh istihadah adalah tempoh suci. Ni kesimpulan yang kita bincang tadi kan. Lepas tu lagi, kalau lepas daripada darah lemah datang darah kuat pula. Lepas daripada darah lemah datang darah kuat pula. Kuat, lemah, kuat. Maka hak lemah tu kena cukup 15 hari 15 malam. Kalau tak cukup 15 hari 15 malam, maka kena tengok pula darah kuat selepas daripada dia. Kalau tak lebih daripada 15 hari 15 malam, darah kuat
Hak selepas daripada tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, darah lemah pun tak cukup 15 hari 15 malam, maka mungkin masalah 777 ataupun masalah 888. Tapi kalau darah kuat selepas diri dia melebasi 15 hari 15 malam, sedangkan darah lemah tak cukup 15 hari 15 malam, maka di sini barulah tak cukup syarat yang ketiga. Okey, itu perincian hak yang perlu kita kena perincikan untuk syarat yang ketiga. Manakala syarat yang keempat mesti keluar secara benda bersambung. Kalau keluar selang-seli sehingga sampai ke 15 hari 15 malam main lagi, ada kuat ada lemah, ada kuat ada lemah, walaupun ada kuat ada lemah, tetap tidak boleh kita nak hukum berdasarkan kepada tamyiz, sebab tidak cukup syarat yang keempat. Maka hukum dia adalah seperti tidak ada tamyiz. Berbeza kalau sekiranya kuat lemah, tapi tak sedang nak sampai 16 hari telah bertukar menjadi lemah sampai ke lepas daripada 15 hari pun masih lagi lemah berterusan, maka hak yang kuat dengan hak yang kuat lemah berada di celahnya, semuanya adalah haid. Okey, boleh faham kan? Semuanya whiteboard dah kepala dah. Dia perhati yang nampak dah whiteboard dah kepala. Sebenarnya mesti kena sifir dah kepala baru cepat untuk kita faham bab ni. Okey, habis bab tu. Bab tu kesimpulan daripada hak yang kita bincang dah tadi. Okey, kita nak bincang hak baru pula. Hak baru ni tadi kita kata berhimpun dua darah, dua sifat. Sifat kuat, sifat lemah. Kalau berhimpun pada darah hak lebih daripada 15 hari itu tiga sifat. Yang tiga sifat kita nak tak nama dia, nak tak nama dulu. Ulama fiqh kata darah kuat, darah lemah, darah lebih lemah. Itu apa yang ulama fiqh sebutlah. Kita nak tak istilah dia dulu, ada masalah pun, tak ada masalah. Ni bukan istilah yang wajib ni. Kita kata nak tak nama hak ni paling kuat, hak ni kuat, hak ni lemah. Tak ada masalah, sama je. Yang penting kita nak letak istilah dulu. Jadi ulama fiqh kata dia, kalau berhimpun tiga sifat, maka kita tak dia darah kuat, lemah, lebih lemah. Hak ketiga tu lebih lemah, hak kedua tu lemah, hak yang pertama tu kuat. Kita nak tak istilah dia ikut yang penting kita faham lah. Kalau berhimpun tiga sifat ataupun berhimpun 4 sifat, paling kuat, lemah, lebih lemah, mana? Ni kita nak bincang bab ni. Okey, berhimpun darah kuat, lemah dan lebih lemah dalam darah yang lebih daripada 15 hari 15 malam. Suka saya ingatkan dalam bab ni bahawasanya orang puang dia kena tahu, kalau darah dak lebih 15 hari 15 malam dak perlu tengok kepada sifat darah. Kalau darah dak lebih daripada 15 hari 15 malam dak perlu tengok kepada warna darah, tak perlu kepada tengok kepada sifat darah. Sebab apa? Sebab semuanya adalah haid, sama dengan adat sebelumnya ataupun menyalahi adat sebelumnya. Hak yang kita nak kira terhadap sifat darah ini ketika darah keluar melebihi 15 hari 15 malam. Itu kita kena faham. Sebab ada orang puang kadang-kadang kita nak urang-urang lagu ni, dia terlupa lah. Dia kata darah saya ada darah hitam, darah lemah, tapi tak lebih daripada 12 hari, tak ada haid. Sini. Kita kata kalau tak lebih 15 hari 15 malam semuanya haid. Tak kira lah warna muda pun, tukar warna pun 10 sifat ada berlaku. Contoh kita kata 15 sifat ada berlaku, hari ni gini, pelat-pelat berlaku darah dia, semuanya haid. Sebab tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Cara bab sifat kalau tidak bermasalah, untuk yang kita cara bab sifat-sifat ni bagi perempuan yang bermasalah. Baik. Okey, sekarang ni kita nak cerita pula berhimpun darah kuat, lemah dan lebih lemah. Sekiranya darah yang keluar melebihi 15 hari 15 malam itu ada darah kuat, darah lemah dan darah lebih lemah. Kita faham istilah dulu Maka gabungan, ini hukum dia. Maka gabungan darah kuat dan darah lemah adalah haid. Begitu rupanya. Darah kuat, darah lemah, haid. Darah lebih lemah adalah istihadah. Sebab kita buat hukum lagi tu sebenarnya kita menghukum darah kuat haid, darah lemah adalah istihadah. Sebab darah lemah masih lagi dikirakan kuat dengan nisbah kepada darah lebih lemah. Okey, boleh faham kan? Jadi kita hukum darah kuat haid, darah lemah haid, darah lebih lemah adalah istihadah. Sebenarnya kita saat itu telah menghukum darah kuat haid, darah lemah adalah istihadah. Okey, boleh faham kan? Sebab darah lemah nisbah kepada darah lebih lemah dia masih lagi dikirakan kuat. Okey, habis. Gabungan darah kuat dan darah lemah adalah haid, tetapi dengan apa syarat? Tetapi dengan 3 syarat. Ada 3 syarat.
Syarat yang pertama, darah kuat keluar terlebih dahulu. Kena keluar darah kuat dulu, baru keluar darah lemah. Tapi kalau keluar darah lemah dulu, baru darah kuat, maka darah kuat saja haid. Darah lemah bukan haid. Ulang sekali lagi. Yang sekarang ni kita kena ingat benda istilah dulu. Kita ada darah lemah, darah kuat, darah lemah, darah lebih lemah. Kalau kita buat contoh warna, hitam, merah, kuning. Hitam tu darah kuat, merah tu darah lemah, kuning tu darah lebih lemah. Merah perang, kuning. Merah tu darah kuat, perang tu darah lemah, kuning tu darah lebih lemah. Okey, kena faham dulu. Kuat, lemah, lebih lemah. Sebab mungkin baru kali pertama dengar istilah ni. Baru kali pertama dengar istilah ni. Jadi kita kena faham istilah dulu. Kalau ada darah kuat, darah lemah, darah lebih lemah, haid dia darah kuat dengan darah lemah adalah haid, darah lebih lemah adalah istihadah. Tapi kena cukup 3 syarat. Mesti kena cukup 3 syarat ni. Syarat yang pertama, darah kuat keluar terlebih dahulu. Kuat, lemah, lebih lemah. Gitu susunan dia. Kalau tubik lemah, kuat, lemah, kuat je haid. Lemah dengan lebih lemah adalah istihadah. Dan setiap satu ni ada perincian lepas ni. Kita akan perincikan lepas ni. Okey, yang keduanya, bersambung darah lemah dengan darah kuat. Lepas darah kuat, tubik darah lemah lalu. Itu makna bersambung. Lepas darah kuat, tubik darah lemah lalu. Tak sambung kan dia? Darah kuat, darah lebih lemah, baru darah lemah keluar. Okey, dia faham tak? Darah kuat, darah lebih lemah, lepas tu baru darah lemah keluar. Jadi bersambung tak darah lemah dengan darah kuat? Tak bersambung. Sebab ada darah lebih lemah di celah dia. Boleh faham ke tak? Baik, mesti kena bersambung darah lemah dengan darah kuat. Yang ketiga, gabungan darah kuat dan darah lemah itu layak untuk dijadikan sebagai haid. Gabungan dua tu memang boleh dijadikan haid. Cukup sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Gabungan darah kuat dengan darah lemah memang layak untuk dijadikan haid. Cukup sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Cukup 3 syarat ni, darah kuat dengan darah lemah adalah haid. Okey, kita tengok huraian syarat-syarat di atas. Sebab dia hamba kena hurai syarat di atas, sebab hak yang syarat di atas tu hanya ringkas sahaja. Kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh yang ringkas-ringkas, memang mereka buat gitu. Cuma syarahan pula secara terperinci perbezaan masalah ni dengan masalah ni. Hak tu disebut dalam kitab syuruh, dalam kitab hawashi. Hak tu disebut dalam kitab-kitab besar. Baik, okey. Huraian syarat-syarat di atas. Darah kuat keluar terlebih dahulu. Okey, kita buat contoh. Tengok contoh kan. 5 hari hitam. 5 hari hitam dia 5 hari darah hitam. 5 hari merah, 5 hari darah merah. 10 hari kuning, 10 hari darah kuning. Jadi lebih dah daripada 15 hari, 20 hari Hukumnya 5 hari hitam dan 5 hari merah adalah haid. Sebab cukup syarat untuk digabungkan dua ini sebagai haid. Syarat yang pertama, mesti darah hitam keluar terlebih dahulu. Darah hitam tubik dah ni dulu Syarat yang kedua, lepas darah hitam tubik darah merah lalu. Faham lagi? Syarat yang ketiga, gabungan di antara darah hitam dengan darah merah tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Manakala 10 hari kuning adalah istihadah. Okey, selesai sini. Penting perhati berbeza. Berbeza ni penting. Sebab berbeza ni ada benda yang nampak sama tapi hukum berbeza. Sebab tu kita berbeza. Jika darah lemah keluar terlebih dahulu, darah lemah keluar terlebih dahulu, barulah darah kuat. Darah lemah kuat lebih lemah, maka haidnya adalah darah kuat sahaja. Contoh, 7 hari merah, 7 hari hitam, 20 hari perang. Ada kuat, ada lemah dan ada lebih lemah. Tapi masalahnya darah lemah tubik dulu, bukan darah kuat tubik dulu. Hukumnya 7 hari merah istihadah, 7 hari hitam haid, dan 20 hari perang istihadah. Dan kita kena ingat, perempuan ini tidak mengetahui dia mempunyai darah istihadah melainkan pada hari yang ke-16. Baik, 16 baru dia tahu. Dan kita cerita dah sebelum ni, berbeza kalau bulan yang kedua dah, bulan yang ketiga. Kita cerita dah sebelum ni kan. Okey, baik. Kemudian syarat yang kedua, bersambung darah lemah dengan darah kuat.
Bersambung darah lemah dengan darah kuat. Jika darah yang lebih lemah keluar sebelum daripada darah lemah, darah lebih lemah keluar sebelum darah lemah, kan dia kena bersambung darah lemah dengan darah kuat. Darah hitam, merah, barulah darah kuning. Lepas daripada darah kuat datang darah lemah, baru darah lebih lemah. Kita boleh faham? Lepas tu mesti pula lepas daripada darah kuat darah lemah, jangan darah kuat lepas tu darah lebih lemah, lepas tu baru darah lemah. Boleh faham? Lepas tu kata bersambung darah lemah dengan darah kuat, kan? Okey. Jika darah yang lebih lemah keluar sebelum daripada darah lemah, darah kuat lebih lemah, baru datang darah lemah. Sedangkan ada sedangkan. Kalau sedangkan ni syarat penting. Sedangkan darah lemah pula keluar melebihi 15 hari. Hak ni kena bagi perhatian lebih. Darah lemah keluar lebih daripada 15 hari. Jadi bermakna ada kisah darah lemah hak yang keluar setelah daripada darah lebih lemah tak sampai 15 hari. Maka berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh pada menetapkan hukum darah yang lebih lemah itu. Pula dah. Kalau berlaku khilaf ni tarik apa panjang sikit sebab kena ingat kalau berlaku khilaf ni. Ulang balik darah yang lebih lemah keluar sebelum daripada lemah. Maksud dia darah kuat keluar darah lebih lemah, lepas tu baru keluar darah lemah. Maka apabila keluar darah lemah yang ketiga, maka kita kena perhatikan darah lemah saat itu lebih daripada 15 hari ke tak lebih daripada 15 hari. Kena perhati. Sebab hukum dia berbeza. Kalau lebih daripada 15 hari, hukum dia berbeza. Kalau tidak lebih daripada 15 hari. Tengok. Jika darah yang lemah keluar sebelum daripada darah lemah, sedangkan darah lemah pula keluar lebih daripada 15 hari. Kali ini kita akan cerita kalau tak lebih daripada 15 hari. Kita akan cerita kalau tidak lebih daripada 15 hari. Maka berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh pada menetapkan hukum darah yang lemah itu. Berlaku khilaf. Contoh, tengok contoh. 5 hitam, 5 kuning, 20 merah. Tengok 5 hitam, 5 kuning, 20 merah. Sekarang ni darah hitam ni darah hitam kita buang dulu tu. 5 hitam darah kuat. Ni darah 20 merah darah lemah. 5 kuning darah lebih lemah. Syarat tadi, syarat nak hukum darah kuat dengan darah lemah mesti lepas daripada darah kuat datang darah lemah lagi. Sekarang ni dah lepas daripada darah kuat datang darah lebih lemah, lepas tu baru datang darah lemah pula. Lepas tu darah lemah ni yang datang selepas daripada darah lebih lemah melebihi 15 hari. Di 20 hari itu contoh nampak tak? Lebih daripada 15 hari. Di 20 hari itu contoh. Hukum ni berlaku khilaf. Mana hak berlaku khilaf ni? Hak ni berlaku khilaf ni. 5 kuning ni berlaku khilaf. 20 merah istihadah tu jelas. Sepakat. 5 hitam haid tu sepakat. Hak khilaf ni 5 kuning. Tengok. Hukumnya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami berpendapat bahawa 5 hitam dan 5 kuning adalah haid. Dalam bab ni Syekh Ibn Hajar Al-Haytami kata 5 hitam, 5 kuning adalah haid. 20 merah adalah istihadah. Ni pandangan siapa? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Syekh Ramli dan Syekh Khatib Asy-Syirbini berpendapat bahawa haid ni adalah 5 hitam je. Jadi bab ni dia berbeza dengan bab 777. Faham tak? Bab 777 Syekh Ibn Hajar 7 hitam je haid, 7 merah dengan 7 hitam adalah istihadah. Okey, boleh faham kan? Imam Ramli dengan Khatib Asy-Syirbini 7 haid, 7 hitam haid, 7 merah haid, 7 hitam yang kedua adalah istihadah. Dalam bab ni Syekh Ibn Hajar Al-Haytami berpendapat bahawa 5 hitam dengan 5 kuning adalah haid. 20 hari merah adalah istihadah. Tapi syarat dia lah 5 hitam dengan 5 kuning kalau gabung cukup. Maksudnya tidak lebih daripada 15 hari 15 malam lah. Kalau lebih daripada 15 hari 15 malam tak boleh lah nak campur hak kuning tu, hak lebih lemah. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar. Dan Syekh Ibn Hajar kabar mana benda ni? Boleh tengok dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Amba ada sebut ni. Dia kata walau ra'at ba'dal qawi dha'ifain wa amkana dhammu awwalihima ka khamsatin sawadan thumma khamsatin humratan thumma sufratan mustamirrah. Lepas tu dia buat ka khamsatin sawadan thumma khamsatin sufra thumma humratan mustamirrah. Ni khamsatin sawadan 5 hitam, thumma khamsatin sufra, kemudian 5 kuning,
thumma humratan mustamirah, kemudian merah yang berterusan. Berterusan ni lebih daripada 15 hari. Fal ashratul ula haid, 10 yang pertama tu haid. Maksudnya hitam dengan merah adalah haid. Tengok dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang ada sebut. Okey, itu pandangan Imam Ibn Hajar. Syekh Ramli dan Syekh Khatib Asy-Syirbini rahimahumullah berpendapat bahawa haidnya adalah 5 hitam sahaja. Boleh faham okey. Nak tengok mana? Tengok dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Tu karangan Imam Ramli. Tengok dalam kitab Mughnil Muhtaj, tu karangan Khatib Asy-Syirbini. Tu hamba datang belaka sandaran daripada kitab-kitab tersebut. Okey, habis. Okey, kita buat gini ya. 5 hitam, 5 kuning, 20 merah. Imam Ibn Hajar kata 5 hitam haid. Hak ni 5 hitam sepakat haid. Sepakat. Hak ni tak ada khilaf 5 hitam haid belaka. 20 merah sepakat kata istihadah. Hak tempat berlaku khilaf dia 5 kuning yang di antaranya berlaku khilaf. Peringatan penting. Ni peringatan penting. Saat ni kita sudah ada silah dah. Peringatan penting. 5 hitam, 5 hari kuning, 6 hari merah. Nampak macam nak sama dengan hak sebelum kan? Beza mana? Ni 6 hari merah darah lemah ni dah lebih 15 hari. Hak tadi lebih 15 hari. Boleh faham ke tak? Boleh faham Darah peringatan penting 5 hari hitam, 5 hari kuning, 6 hari merah. Ni 6 hari merah ni darah lemah tak lebih 15 hari. Hak tadi lebih 15 hari. Peringatan penting. Hukumnya sepakat Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, Khatib Asy-Syirbini bahawa darah hitam sahaja adalah haid. Manakala kuning dengan merah selepasnya adalah istihadah. Hal ini sepakat. Ni perbezaan yang cukup halus. Tengok kita buat contoh. 5 hitam, 5 kuning, 6 merah. Ibn Hajar kata 5 hitam haid. Sama juga Imam Ramli, Khatib Asy-Syirbini sama. 5 kuning semuanya hukum istihadah. 6 merah semuanya istihadah. Okey, apakah perbezaan antara masalah ni dengan masalah sebelum? Perbezaan antara permasalahan ini dengan permasalahan sebelumnya adalah darah yang ketiga tidak berterusan. Maksudnya tidak lebih berapa hari? 15 hari. Pada permasalahan ini. Manakala pada permasalahan yang sebelumnya darah yang ketiga berterusan. Okey, kita tengok nota kaki 140. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ada sebut benda ni. Boleh tengok dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ada sebut perkara tersebut. Pertama dia tulis maksud berterusan di sini ialah darah keluar lebih daripada 15 hari, 15 malam. Okey, jelas itu selagi. Hak ni ada pertemindah ni. Ada pertemindah tak ni? Ada. Hak mana ni? Ni. Mana nak cari lagi ni? Ni. Ni hak saya cakap. Buat ni. Kata kemudian ni ni. Nak kedua saya. Okey, boleh. Boleh. Oh, nampak.
Okey, kita tengok sini ya. Ni ada sedikit perteminda ni. Permasalahan berhimpun darah kuat, lemah dan lebih lemah pada mustahadah mumayyizah. Baik, yang pertama darah kuat keluar terkemudian. Lepas tu darah kuat keluar terlebih dahulu. Darah kuat keluar terkemudian, darah kuat keluar terlebih dahulu. Okey, kalau darah kuat keluar terlebih dahulu, kita biar ni dulu ah. Selepas daripadanya diiringi darah lemah. Kuat, lemah, pada lemah. Maka gabungan kuat campur lemah kena tengok pula. Kalau melebihi 15 hari 15 malam, maka haid darah kuat sahaja. Ini contoh dia. Kalau tidak melebihi 15 hari 15 malam, maka darah kuat dengan darah lemah adalah haid, manakala lebih lemah adalah istihadah. Ini selesai. Yang keduanya diiringi darah lebih lemah selepas daripada darah kuat. Darah kuat, darah lebih lemah, lepas tu datang darah lemah. Maka kita tengok perincian je. Darah lemah tidak berterusan. Maksudnya tidak berterusan, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Kalau tidak berterusan, darah kuat haid, pada lemah istihadah, darah lemah juga istihadah. Ini tidak ada khilaf. Ini sepakat. Yang ketiganya, darah lemah keluar secara berterusan. Maka kalau darah lemah keluar secara berterusan, kena tengok gabungan kuat dengan pada lemah ni lebih daripada 15 hari. Kalau melebihi 15 hari, maka darah kuat sahaja hak yang haid. Manakala pada lemah dengan lemah adalah istihadah. Kalau sekiranya tidak melebihi 15 hari gabungan dua ni, maka berlaku khilaf. Syekh Syihabuddin Ar-Ramli sama juga Imam Khatib Asy-Syarbini mengatakan haid hak yang kuat paling lemah dengan lemah adalah istihadah. Manakala Syekh Ibn Hajar mengatakan kuat dengan paling lemah adalah haid, manakala lemah adalah istihadah. Adapun darah kuat yang keluar terkemudian, hak ni mudah je ni. Hak ni jelah ada sedikit perincian. Ni pertemuan ni ada Ustaz Zul, dia orang Sarawak. Dia belajar di madrasah sana. Dia buat pertemuan ni. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada okey. Syarat yang ketiga, gabungan darah kuat dan darah lemah itu layak untuk dijadikan sebagai haid. Gabungan darah kuat dengan darah lemah itu layak untuk dijadikan sebagai haid. Apabila digabungkan darah kuat dan darah lemah, gabungan itu tidak melebihi sebanyak-banyak haid. 15 hari, 15 malam. Saat ni kan ana ada waktu perteminda tu kan. Ana buat perteminda, betul nak khabar. Siapa hak yang buat? Sebenarnya anak khabar tu bukan saja-saja. Bukan saja-saja anak khabar. Anak khabar tu dipanggil dia adab. Betul tak Syekh? Kita mesti kena idhafahkan perkataan kepada tuan ni. Sebab ada orang dipanggil dia ada sariqah al-ilm, dipanggil kan. Dia ada dipanggil curi ilmu. Maksudnya ambil penulisan orang, nisbahkan kepada dia. Ambil perkataan orang, nisbahkan kepada dia. Okey, boleh faham kan? Sebab kamu khabar saja-saja, kemudian kita teringat kan khabar saja-saja. Ni hak yang buat perteminda ni, walaupun dia ambil daripada buku ana, tapi dia buat perteminda nak khabar. Siapa hak yang buat? Sebab tu dipanggil benda amanah ilmiah namanya. Tu amanah ilmiah. Kita mesti kena sandarkan perkataan kepada tuannya. Tidak boleh kita ambil hak orang, kita buat macam hak kita. Hak tu tidak dibolehkan. Bahkan ulama sebut lagu mana? Antara keberkatan ilmu, min barakatil ilm idhafatul aqwal ila ashabiha. Antara keberkatan ilmu adalah disandarkan perkataan-perkataan itu kepada tuan. Baik. Bukan saja-saja itulah. Bukan saja-saja kita khabar tu. Sebenarnya itu adalah amanah ilmiah. Walaupun kita ambil daripada anak murid kita, walaupun kita ambil daripada orang yang bawah, tapi kalau sekiranya faedah tu memang datang daripada dia, kita kena sandarkan daripada dia. Yang kita kena iktiraf kelebihan yang ada pada orang lain. Iktiraf kelebihan. Antara perkara yang kita dapat menghilangkan sifat sombong, sifat benda adalah kita iktiraf
sifat dengki dia kepada kita, kena iktiraf benda yang ada pada orang lain. Kena iktiraf. Dia orang yang ada sifat sombong, sifat hasad, bukan hamba kata hamba tak ada sifat tersebut. Cuma kita nak cover benda yang dicerita oleh ulama. Sebab takut hamba terbasuk dalam mentazkiyahkan nafsi diri sendiri. Itu hukum dia adalah salah pula. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kita tidak boleh membersihkan, mengatakan kita hebat, sebab Allah Taala lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Jadi kita kena setiap faedah kita kena sandarkan kepada tuang dia. Baik. Dan kita mengiktiraf kelebihan orang itu termasuk dalam benda yang cukup mulia. Kita dapat mengikis benda-benda yang tidak baik, yang hadir dalam hati kita. Itu dalam bab tasawuf dah. Baik. Kemudian gabungan darah kuat dan darah lemah itu layak untuk dijadikan sebagai haid. Gabungan darah kuat dan darah lemah layak untuk dijadikan sebagai haid. Apabila digabungkan darah kuat dan darah lemah, gabungan itu tidak melebihi sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sebenarnya layak untuk dijadikan haid ni bukan setakat 15 hari 15 malam, bahkan mesti kena juga cukup sehari semalam. Tapi tak apalah, kita cerita 15 hari 15 malam aja. Tetapi jika gabungan itu melebihi sebanyak-banyak haid, maka darah yang kuat sahaja adalah haid. Memang ada 3, darah kuat, darah lemah dan lebih lemah. Ada 3. Ada 3 kan. Tapi kalau kita gabung darah kuat dengan darah lemah, lebih daripada sebanyak-banyak haid. Kalau kita darah kuat je haid. Darah lemah dengan lebih lemah adalah istihadah. Okey, habis perbincangan kategori yang pertama. Dan perbincangan kategori yang pertama ni panjang dan digunakan juga perbincangan ini dalam kategori yang ketiga nanti. Jadi kategori kedua dah panjang dah kita bincang. Kategori ketiga dah panjang dah. Kategori empat dah panjang dah. Sebab kita bincang panjang dah. Kedua, mubtadaah tidak mumayyizah. Mubtadaah tidak mumayyizah. Maksudnya mubtadaah tidak mumayyizah, perempuan ni kali pertama datang dah kok. Sebelum ni dah pernah datang haid. Umur dia 12 tahun. Lepas tu mula datang haid. 12 tahun umur haid dah. Sebelum ni dah pernah datang. Sebelum ni dah pernah. Ni baru kali pertama datang haid. Tubik darah. Tiba-tiba darah lebih daripada 15 hari. Kita tak boleh nak hukum 16 hari itu semua haid. Tak boleh. Dan kita tak boleh nak hukum 15 hari haid, hari ke-16 adalah istihadah. Tak boleh. Alasan kita cerita dah berapa kali sebelum daripada ni. Lepas tu kena tengok sifat darah. Kalau ada kuat, ada lemah, maka kita hukum darah kuat haid, darah lemah adalah istihadah apabila cukup syarat tamyiz yang 4 kita cerita tu. Baik. Sekarang ni daripada hari pertama sehingga hari ke-16, satu sifat darah. Satu sifat aja. Merah berlaku. Warna sama, pekat cahaya sama, bau sama. Sama je. Tak ada beza sikit, tak ada sama je. Sudah. Kalau tak sama je, jadi awak ni tidak mumayyizah. Tak ada perbezaan yang ada pada sifat darah yang kita nak boleh beri hukum yang berbeza kepada darah tersebut. Okey. Mubtadaah tidak mumayyizah. Selesai sini. Okey, kita hurai ada maksud dia. Iaitu perempuan yang pertama kali datang darah haid lah, dan dia melihat darah tersebut hanya mempunyai satu sifat, seperti kesemua darah yang melebihi 15 hari 15 malam itu berwarna merah sahaja. Lepas tu kita kata sama juga hukumnya perempuan yang tidak cukup satu syarat daripada syarat-syarat tamyiz yang telah lepas. Maksudnya walaupun ada perbezaan pada sifat darah tapi tak cukup syarat tamyiz, dia mengambil hukum ni. Dan sebelum ni berapa kali dah kita khabar masalah ni, kategori kedua. Masalah ni bahagian yang kedua lagi. Ni siapa dah dia. Okey, kita buat contoh. Seorang perempuan ni kali pertama datang darah. Tiba-tiba darah melepasi 15 hari 15 malam. Darah dia daripada hari pertama sampai ke hari ke-16 satu sifat sahaja. Haid dia mana? Hukum haidnya sehari semalam. Haid dia sehari semalam. Manakala tempoh sucinya ialah 29 hari. Tempoh suci 29 hari. Ada satu masalah yang anda nak sebut juga. Ada orang satu kenyataan yang kita sebut kemarin, ada satu kenyataan mengatakan orang puang tu kalau keluar darah selama mana tak cukup sehari semalam,
Selama mana tak cukup sehari semalam, maka darah dia kena solat air. Ingat tak mari kita ceritakan? Ada kenyataan kata kalau darah keluar tak cukup sehari semalam, dia kena solat dulu. Tapi hak ni hak salah, jangan kata hak betul, hak salah hak salah. Ni hak salah Amba ada satu penulisan kita ada orang tanya soalan, benda ni salah, tapi soalan panjang. Lepas tu jawapan kita bawah. Tapi kita buat jelas dah jawapan sebab kita takut nak tukar. Tiba-tiba ada komen, 2-3 orang tu komen. Oh, silap faham hamba sebelum ni. Dia kata silap faham. Pelik pula bunyi ni, hak yang kita belajar sebelum ni lain. Dia kata, tapi hak yang difaham betul dah. Rupanya dia ingat penulisan kita hak dalam soalan. Faham tak? Dia ingat penulisan kita dalam soalan. Kita pun dapat buat kesimpulan. Oh, rupanya dia suka baca muqaddimah je. Dia memang ada kan, dia suka baca benda muqaddimah, malah baca panjang-panjang Sebenarnya kita benda tu soalan, kita kata soalan. Lepas tu kita bawah tu baru kita ada jawapan. Lepas tu ulasan ngamba. Apa tulis ulasan ngamba. Tu baru jawapan. Dia baca atas. Dia faham tu dah. Dia kata mana pelik pula ni. Salah. Rupanya dia ambil baca muqaddimah je. Jadi muqaddimah je. Dia panggil kira benda ijazah khassah, muqaddimah, hak lain tu ijazah ammah. Macam orang baca kitab Al-Arba'un Al-Ajluniyah, Al-Arba'un As-Sumbuliyah. Oleh kerana kitab tu kan dikumpulkan 40 hadis daripada 40 buah kitab hadis, sebenarnya adalah kerana nak memberi ijazah kepada penuntut-penuntut ilmu. Tapi baca hadis pertama waktu khassah, lain secara ammah. Mungkin kita juga konsep dia barangkali. Wallahu alam. Mereka je tu. Okey. Katanya mana? Okey. Mana saat ni tak ingat dah saat ni. Hukumnya, ni hukum dia. Haidnya sehari semalam. Haid dia sehari semalam ni. Makanya kalau tempoh sucinya 29 hari. Haidnya sehari semalam, manakala tempoh suci 29 hari. Di masalah tempoh suci 29 hari ni, kalau darah tubik berpanjangan, kalau tidak bertubik berpanjangan lain. Okey, kita buat contoh gini Kita cuba contoh. Nampak mana berpanjangan. Itu Awak 3 tak ada. Ada tak? Ada tak? Ada? Oh, ada TV tak ada? Ada TV ada. Baik. Okey. 30, 31, 32, 33, 34. Okey, contohnya ni orang puang ni kali pertama datang darah, semuanya darah warna merah. Semuanya darah warna merah. Daripada hari pertama sehingga hari 34 darah merah berlaku. Ni kita ada soalan ni, hak sebelum ni soalan ni. Perempuan yang turun darah tak pernah berhenti mulai bulan Disember 22 hingga kini. Darah tak berhenti, macam mana ustaz? Nanti sebab hak ni dia kategori pertama dengan kedua ni jarang berlaku. Sebab ni ke perempuan mubtadaah. Hak yang banyak berlaku kategori ketiga dengan keempat. Hak ni banyak berlaku. Kategori ketiga, keempat, hak ni banyak berlaku. Baik, hak yang pertama kedua dah banyak berlaku. Ni kita nak cerita hak dah banyak berlaku lagi. Lepas tu nanti kita jawab soalan ni. Okey, sekarang ni hari pertama sampai ketiga. Kali pertama datang haid, kita kata umur dia baru 10 tahun. 10 tahun baru. Yang awal sikit datang haid. 10 tahun mari dah haid. Ada puan 9 tahun mari dah haid. Ada puan 10 tahun, ada sebelah, dah samalah. Ni kali pertama umur dia 10 tahun mari haid. Hari pertama merah, kedua merah. Dia dah solat dah ni. Dia dah solat. Okey, hak tadi kita dah ingat nak cerita baru mari mula. Hak yang kata kalau dah cukup sehari semalam haid kan? Lupa dah ni. Kalau dah cukup sehari semalam, kalau darah keluar
lagi tak cukup sehari semalam, tetap kena semayang kan? Kalau cukup sehari semalam baru dah boleh semayang. Kita kata benda tu salah. Baru sambung balik. Lupa tadi. Benda tu baru salah. Hak betulnya kalau keluar darah mesti kena ambil hukum haid. Baik. Cuma ada satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, satu pandangan bagi ulama fiqh mengatakan kalau kali pertama datang dia masih lagi perlu kena mengambil hukum perempuan suci sehingga cukup sehari semalam. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Ada disebut. Bab ni ada disebut. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad ketika perempuan tu boleh dah datang darah. Maksudnya darah keluar di dalam waktu imkanil haid, umur dia 9 tahun, tubik darah, dihukumkan haid lalu dah. Okey. Tu apa nak cerita tadi? Nak cerita bab lain sampai terlupa bab sama. Dia panggil dalam pepatah Arab, ingat lagi pepatah ni, dzakkaratni fuki himarai ahli. Dzakkaratni fuki himarai ahli. Ni syair. Ada pepatah. Mulutmu mengingatkan aku kembali dua keldai bagi keluargaku. Maksudnya dia. Dia ada seorang lelaki dulu, dua keldai keluarga dia hilang. Lepas tu dia kita pergi cari lah. Dia cari. Ni ambil bukan nak kata kau orang puang ni, orang puang jangan rasa hati lah. Sebab dia ada melibatkan orang puang sikit. Dia pun jumpa dua orang puang tengah jalan. Orang puang pakai tudung duk nampak muka Duk nampak muka. Dia pun gila ke orang puang tu, lupa nak cari keldai. Ada orang puang tu. Lepas tu dia pun minta nak tengok muka orang puang tu. Orang puang tu tengok muka, bibir mulut tak comel. Maka dia kata dzakkaratni fuki himarai ahli. Mulutmu mengingatkan kembali aku terhadap dua keldai keluarga aku. Jadi kadang-kadang kita nak buat benda, mari benda lain tak teringat dah. Saat ni kan kita nak cerita bab lain, dia cerita bab lain dah ingat dah bab tu. Okey. Jadi gini. Dia pula aku dah ingat pula ni. 1 dia mari darah, tak ada solat. 2 tak ada solat, 3 tak ada solat, 4 sampai 15. Tak ada solat lagi. 16 saya ada darah istihadah. Okey, pada hari ke-16 dia mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Oleh kerana daripada hari pertama sehingga hari ke-16 satu sifat. Faham? Maka pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i haid dia ni hari pertama sahaja haid dia. Hari kedua sehingga hari ke-30. Mana sampai hari 30 sampai sini. Hari kedua sampai ke-30 adalah istihadah. Okey, boleh faham? Haid baru pula ni 31 haid baru pula. 32 sampai ke atas. Ni kita buat 34 Kalau kita buat 34 ia tak jadi 31 je haid. Dia 31 sampai ke 30 haid belaka sebab dah lebih daripada 50 hari. Jadi kita kata sampai ke berlaku panjang sampai ke 90 hari. Contoh 90 hari kita tu malah tulis 90 hari, 90 hari. Hari pertama haid, 2 sampai ke 30 istihadah, 31 haid, 32 sampai 60 istihadah, 61 haid, 62 sampai 90 adalah istihadah. Itu hukum menurut pandangan mu'tamad. Tapi ada muqabil mu'tamad, ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Haid perempuan ini berdasarkan kepada adat perempuan. Ni baru ambil adat kat sini. Sama ada 6 ataupun 7. Ni baru ambil adat. 6 ke 7? Ni pandangan kedua. 6 ataupun 7 haid dia. Dia nak tahu mana 6 7. Tengok keluarga dia. Tengok keluarga dia. Keluarga dia ramai 6. Keluarga dia ramai 7. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Tapi walaupun bukan pandangan mu'tamad, daripada sudut sandaran masih lagi dikirakan kuat. Pandangan mu'tamad haid dia sehari semalam. Orang puang pula dia nak guna logik di sini. Orang puang dah apa sehari semalam. Hari kedua tu apa dah hukum haid. Hari ketiga apa dah hukum haid. Apa sehari semalam je. Pelik lah. Dia kata pelik lah. Kayak gini. Kita dalam perbincangan berkenaan dengan darah wanita, kita faham perbincangan dalam fiqh dia berbeza perbincangan dalam perubatan. Itu kita kena faham dulu. Fiqh bukan dia hanya melihat kepada darah, tapi dia melihat kaitan dengan ibadat. Okey, boleh faham? Dia melihat dia
kaitan dengan ibadat. Jadi sekarang lagi setiap mukallaf wajib kepada dia solat. Solat termasuk dalam rukun Islam selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, "Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika malaikat Jibril mari jumpa dengan Rasulullah, duduk depan Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, cerita kepada aku tentang Islam. Kata Rasul, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah." Sembahyang rukun Islam yang kedua, dan tidak ada rukun Islam selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah yang sentiasa perlu dilakukan oleh mukallaf mereka sembahyang. Selain daripada sembahyang bukan sentiasa dilakukan oleh mukallaf. Sembahyang dia. Kalau buat puasa setahun sekali. Zakat hanya orang kaya saja. Betul tak gitu? Haji orang yang ada harta saja. Sembahyang mung ada harta ke tak ada harta mung kena sembahyang. Puang ke lelaki ke mu kena sembahyang. Senang ke susah mu kena sembahyang. Sakit ke sihat mu kena sembahyang. Baik, sembahyang adalah satu ibadat yang diwajibkan kepada setiap mukallaf. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang adalah ibadat yang diwajibkan kepada mukallaf. Okey, kita faham ni. Kita nak faham bab ni. Setiap mukallaf wajib kena sembahyang. Okey, asal setiap mukallaf wajib kena solat. Bilakah gugur solat daripada mukallaf? Soalan, bilakah gugur solat daripada perempuan? Sebab kita nak bincang pada perempuan, kita khusus untuk perempuan. Kalau mukallaf tu masuk ke orang lelaki. Okey, bilakah gugur solat daripada perempuan? Gugur solat daripada perempuan apabila datang haid dan datang nifas. Okey, boleh faham? Apabila ada darah yang keluar, tapi perempuan ini tidak yakin haid ke ataupun nifas. Tidak yakin haid ke ataupun istihadah. Tak yakin. Darah ni haid ke istihadah ke tak yakin. Jadi bermakna tidak yakin berlaku perkara yang menggugurkan kewajipan solat. Betul tak itu? Jadi apabila tidak yakin berlaku perkara yang menggugurkan kewajipan solat, maka kekal kewajipan solat di atas perempuan tersebut. Boleh faham ke tak? Orang puan faham tak? Kita ada kaedah dia al-yaqin la yazuru bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Kewajipan solat bagi perempuan adalah suatu benda yang asal. Tidak gugur kewajipan solat bagi perempuan melainkan apabila dia yakin darah yang keluar itu adalah darah haid. Kalau tidak yakin pun apabila ada sangkaan yang kuat. Kalau tak yakin pun tak apa. Tapi yang penting ada benda sangkaan yang kuat. Maksudnya ada alamat yang boleh dijadikan sandaran. Jadi kalau tak yakin yang tidak ada alamat yang boleh dijadikan sandaran, maka benda tu dia tidak menggugurkan kewajipan solat bagi perempuan. Okey. Berbalik kepada soalan ni. Kepada masalah ni. Kenapa kau haid dia sehari semalam? Kerana sekurang-kurang haid sehari semalam. Sehari semalam tu diyakini haid. Betul tak gitu? Sekurang haid sehari semalam. Sehari semalam diyakini haid. Dalam tempoh sehari semalam gugur kewajipan solat. Hari kedua. Yakin tak haid? Tak yakin. Mungkin haid, mungkin tidak. Betul tak gitu? Sebab dia tidak ada ukuran. Kali pertama keluar darah. Yang membezakan tak ada. Tak ada ukuran sebelum ni. Ulama fiqh ketika memutuskan perkara ni, bukanlah ulama fiqh kata pasti hari yang kedua istihadah. Tak, bukan. Ulama fiqh kata hari kedua mungkin haid, mungkin tidak. Ada kemungkinan haid. Tapi yakin tidak haid? Tak yakin. Sebab dia tidak yakin. Kerana boleh tak seorang perempuan tu datang haid sehari semalam? Boleh. Jadi sehari semalam tu yakin tak? Hari kedua mungkin haid, mungkin tidak. Oh, kalau gitu tak jelas, tak yakin, tak ada penyokong, tidak ada penguat, tidak yakin, maka tidak boleh perempuan itu meninggalkan solat. Sebab tidak ada benda yang diyakini menggugurkan kewajipan solat. Boleh faham ke tak? Sebab itulah haid dia sehari semalam. Suci dia 29 hari. Dapat apa suci 29 hari? Istihadah 29 hari. Kerana ambil ghalib. Ambil ghalib daur. Daur ni putaran ataupun kitaran haid dan suci biasanya berlaku dalam tempoh 30 hari. Biasanya berlaku dalam tempoh 30 hari. Jadi 30 hari berlaku haid dan suci. 30 hari berlaku haid dan suci. Ambil kebiasaan. Jadi sehari semalam haid, 29 hari istihadah. Sehari semalam haid, 29 hari istihadah. Okey je lah. Tapi
Ni kalau keluar berterusan, kalau keluar tak berterusan, contoh sampai ke hari ke-18 berhenti dah darah. Ni contoh. Kita kata 1 hingga 18 je. Darah merah lah ke? Okey, sehari semalam haid, 2 hingga 18 adalah istihadah. Kita nak katalah 2 sampai ke 29 istihadah. 2 sampai 30 istihadah. Tak kata lagi tu sebab tak ada dah darah. Okey, boleh faham kan? Hak yang kata 29 istihadah tu kalau ada berterusan, kalau tak ada berterusan, cukup hak yang sepadan ada tu ialah kita hukum sebagai istihadah. Okey, habis sini ya. Lepas tu lagi. Tadi kita kata sehari semalam haid, 29 hari istihadah. Ini jika dia mengetahui waktu permulaan keluar darah. Ingat, saya mula keluar darah sini. Sebab sehari semalam tu ambil permulaan keluar darah. Permulaan keluar darah tu sehari semalam. Permulaan keluar darah sehari semalam tu haid. Hak lebih daripada 29 hari adalah istihadah. Ini jika dia mengetahui waktu permulaan keluar darah. Adapun jika dia tidak mengetahui waktu permulaan keluar darah, dok ingat bila keluar darah, lupa weh. Hari Senin ke hari Selasa, sudahlah. Dah tahu bila keluar darah. Maka dia adalah perempuan mutahayyirah. Sebab sehari semalam permulaan mula-mula sekali. Dah awak dah tahu bila mula-mula. Jadi masalah lalu dah. Maka perempuan ini dinamakan sebagai perempuan mutahayyirah. Yang mana perempuan mutahayyirah nanti kita akan bincang dalam kategori yang kelima, keenam, ketujuh. Ini sebenarnya mutahayyirah mutlaqah, kategori yang kelima. Manakala yang keenam, yang ketujuh adalah mutahayyirah muqayyadah. Nanti kita sampai tempat dia kita bincang. Kita akan bincang. Okey, contoh. Kita contoh darah keluar selama 90 hari dengan satu sifat sahaja. Hukumnya hari pertama haid. Manakala hari kedua hingga 30 adalah istihadah. Hari ke-31 pula haid. Manakala hari ke-32 hingga 36 adalah istihadah. Hari ke-61 haid. Dan hari ke-62 hingga hari ke-90 adalah istihadah. Buat dua contoh. Contoh yang kedua, darah keluar sebanyak 17 hari dengan satu sifat sahaja. Sebab dia buat dua contoh. Sebab tadi kita kata haid dia sehari semalam, 29 hari istihadah. Jadi untuk contoh yang pertama jelas. Tapi untuk contoh yang kedua ni, dah mana? 17 hari je kan? Dah mana pula 29 hari istihadah? Takut tak faham. Kita buat dua contoh. Darah keluar sebanyak 17 hari dengan satu sifat sahaja. Hukumnya hari pertama haid, manakala hari kedua hingga hari ke-17 adalah istihadah. Peringatan penting. Ini penting, peringatan penting. Biasanya tulis peringatan. Kalau tambah penting lagi tu, memang penting sungguh lah. Perempuan ini tidak mengetahui dia mempunyai darah istihadah melainkan pada hari ke-16. 16 baru dia mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Kemudian pada hari kedua hingga hari ke-15 dia perlu mengambil hukum perempuan haid terlebih dahulu. Ingat tak? Ini banyak kali dah kita ulang kan? Kerana mengharapkan darah tersebut berhenti sebelum hari ke-16. Hak yang apa sebut ni disebut oleh ulama fiqh. Ni dalam kitab Majmu' dia kata idza ra'atil mubtada'atu ad-dama fi awwali amriha amsakat 'anis shaumi was-salati wa ghairihima. Dia ada dalam kitab Majmu' ada sebut benda ni. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wajib ke atasnya mandi. Okey, siapa hari 16? Wajib ke atasnya mandi, wajib atas mandi dan solat pada hari ke-16 jika sifat darah masih sama. Kalau pada hari ke-16 sifat darah masih sama, maksudnya merah lagi, maka wajib dia kena mandi dan solat. Pada hari ke-16 dia tahu dia ada darah istihadah. Pada hari ke-16 wajib dia mandi, wajib dia solat ketika sifat darah masih sama. Jadi bermakna kalau sifat darah berbeza, dia jadi lain pula. Sebab tu kita kata benda masih sama. Kita tengok nota kaki 147. Begitu juga, sebab dia ada 3 sini. Tengok, begitu juga wajib baginya mandi dan mengerjakan solat pada hari ke-16 jika sifat darah telah berubah kepada lemah. Contohnya, hari pertama hingga hari ke-15 warna hitam. Hari ke-16 mula bertukar warna merah. Hal ini demikian. Tapi hal ini adalah mumayyizah, bukan ghairu mumayyizah. Cuma bersebut juga untuk membezakan masalah pertama dengan masalah ni. Hal ini demikian kerana perempuan yang mengalami situasi seperti ini adalah mumayyizah. Justru ini adalah darah kuat. Manakala darah lemah adalah istihadah. Sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Adapun jika pada hari ke-16 darah bertukar kepada sifat lebih kuat,
maka dia tidak boleh lagi mandi dan solat, kerana pada zahirnya dia adalah mumayyizah dan haidnya adalah darah yang kuat yang bermula pada hari yang ke-16 itu. Jadi perkataan pada hari ke-16 mesti kena mandi, ini perlu kepada perincian. Dia ada 3 hukum yang berbeza. Okey. Kemudian solat yang ditinggalkan dalam tempoh istihadah itu wajib diqada semula. Wajib dia kena qada semula. Okey, pada kitaran kedua. Kitaran faham? Kitaran putaran kedua. Maksud dia putaran kedua, hak yang kita buat contoh 90 hari tadi ni. 1 hingga 30 satu kitaran. 31 hingga 60 tu kitaran yang kedua. Nampaklah 61 hingga 90 tu kitaran yang ketiga, sebab kita kira ghalib, haid dan suci berlaku dalam tempoh 30 hari. Pada kitaran kedua dan ketiga berikutnya, hendaklah dia mandi dan mengerjakan solat setelah berlalunya sehari semalam. Setelah berlalu sehari semalam, dia kena mandi dan solat. Tidak perlu dia kena tunggu sampai ke 15 hari. Okey, boleh faham? Cuma kitaran yang kedua ketiga mungkin berlaku sebalik. Kalau berlaku hak macam sebelum, beres, selesai dah. Tapi ada kemungkinan berlaku lain? Ada kemungkinan. Contoh hari ke-31 tu ambil lagi darah. Okey, hari 31 dia kata haid. 32 ada darah, istihadah. 33 istihadah, 34, 35 dah hari dah darah. Jadi kena tukar balik hukum. Sebab tidak lebih daripada 15 hari. Ni di antara benda yang penting. Semua andayang-andayang yang mungkin berlaku kita kena sebut dan kita kena ingat. Okey, habis. Allahu Akbar. Ketiga, mu'tadah mumayyizah. Dia mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah. Hak ni hak yang banyak berlaku. Hak ni hak yang paling banyak berlaku kepada perempuan. Ni mu'tadah mumayyizah. Maksudnya banyak berlaku kepada perempuan yang mengalami darah istihadah. Ketiga, mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah ialah perempuan yang pernah datang darah haid sebelumnya. Mumayyizah pula ialah perempuan yang melihat darah yang keluar itu memiliki 2 sifat atau lebih. Itu sifat kuat dan sifat lemah. Sama dengan mubtada'ah mumayyizah. Ya, mu'tadah mumayyizah sama perbincangan dia dengan mubtada'ah mumayyizah. Maksud dia mu'tadah, dia ada adat dah. Sebelum ni okey, dia sebelum ni dia. Sebelum ni 6-7 hari, 6-7 hari, 6-7 hari. Lepas dia ambil perancang, lepas daripada dia ambil jamu, ada kadang jamu ni, tahu dah jamu kan? Tahu tak jamu? Ada orang pun dia pakai jamu untuk ramping, jamu untuk kurus, jamu macam-macam. Lepas daripada tu ngarut kali darah dia. Pergi Mekah baru ni, masa pergi Mekah darah haid banyak, makan pil untuk penahan haid. Lepas daripada tu bolong-bolong kali darah. Macam-macam faktor dah. Okey, banyak berlaku. Sebelum ni okey je, sekarang ni masalah. Okey. Mu'tadah mumayyizah adalah perempuan yang sebelum ni okey, tapi bulan ni jadi pelik sampai ke 15, lebih daripada 15 masih lagi ada darah. Lepas tu dia dibahagikan kepada 2, mumayyizah dengan ghairu mumayyizah. Mumayyizah ni dia tengok daripada hari pertama sehingga hari ke-16 ada darah sifat kuat, ada darah sifat lemah. Itu nama dia mu'tadah mumayyizah. Okey, kita tengok mu'tadah mumayyizah, apakah hukum dia? Hukumnya, darah yang memiliki sifat kuat itu adalah darah haid. Manakala darah yang sifat lemah itu adalah darah istihadah. Okey, boleh faham? Lepas dia kata, sekalipun tamyiznya menyalahi tempoh adanya. Maksud dia, tulis sekalipun tamyiznya menyalahi tempoh adanya. Dia perempuan yang mu'tadah mumayyizah, kita tidak tengok kepada adat, tapi kita tengok kepada tamyiz. Cuma kadang-kadang tamyiz dia sama dengan adat, kadang-kadang tamyiz dia berbeza dengan adat. Okey, boleh faham? Okey, buat 2 contoh. Ni contoh tamyiz menyalahi adat. Buat 2 contoh. Contoh tamyiz menyalahi adat. Seorang perempuan telah datang darah selama 25 hari. 25 hari dia mari darah. 10 hari hitam dan 15 hari merah. 10 hari hitam, 15 hari merah. Okey, ada tamyiz. Ada darah kuat, ada darah lemah. Pada bulan sebelumnya, kita tengok bulan sebelum. Sebab kita adat ni bulan sebelum. Bulan sebelumnya darahnya datang sebanyak 5 hari dari awal bulan. Awal bulan 5 hari. Lepas tu tak ada. Awal bulan 5 hari. Lepas tu adat dia. Manakala hari berbaki bulan itu adalah suci. Ni adat biasa dia. Hukumnya, haid perempuan ini ialah 10 hari hitam berdasarkan kepada tamyiz. Walaupun adatnya pada bulan sebelumnya adalah 5 hari sahaja.
Boleh faham? Walaupun adat dia 5 hari, tapi oleh kerana tamyiz 10 hari, 10 hitam, maka 10 hari hit dia. Tapi ni pandangan mu'tama'ah, ni pandangan mu'tamad, pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi di sana ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu perempuan ini kembali kepada adat. Maksudnya tidak perlu tengok kepada perbezaan yang terdapat pada sifat darah. Perempuan yang mempunyai adat kembali kepada adat, ikut adat dia. Dan pandangan yang kembali kepada adat, walaupun bukan pandangan mu'tamad, tapi pandangan ni daripada sudut sandaran dalil juga cukup kuat. Daripada sudut sandaran dalil juga kuat. Jadi sebab dia bersebut benda ni, kerana kadang-kadang kita selesaikan masalah orang puang. Macam hak yang ambil cerita kemarin, sampai ke 3 tahun. Baik, ada orang puang setahun, ada puang 2 tahun. 2 tahun kali benda ni, dia kata daripada bulan Disember 22 hingga kini. Daripada Disember 22 hingga kini. Ni 23 dah. Hampir setahun dah. Faham? Kita tengok bekok kepala. Oh, jangan main bekok kepala apa. Tengok panjang, kena tengok se. Allah, bekok kepala weh. Dia tengok nak kena selesai. Kita sendiri pening kepala rasa. Baik. Maka kalau nak jumpa juga penjelasan tidak menjadi masalah, kita ambil pandangan yang kedua. Awak ikut adat awak. Dan hamba sendiri pun kalau orang tanya melalui WhatsApp, ya boleh tanya melalui WhatsApp. Kita sebenarnya kita nak jawab mesti kita kena ambil detail. Bila keluar, bila berhenti, kita kena ambil detail sungguh. Kita kena tanya banyak. Dan ada orang point nak wai kita tanya-tanya banyak-banyak, dan kita pun nak wai juga tanya banyak-banyak kok. Kita nak wai tanya banyak. Payah bab ni. Tanya sekali, bila keluar dia bagi jawapan tidak memuaskan. Kali 3 kali dah memuaskan. Kita pun maksud ikut adat awak paling terdekat. Sebab jadi payah duduk dalam handset, dalam WhatsApp, telefon pun sama kok. Ikut adat awak paling terdekat. Okey, baik. Sebab tu kita sebut bab ada pandangan yang kedua. Contoh tamyiz tidak menyalahi adat. Tamyiz tidak menyalahi adat. Seorang perempuan telah datang darah selama 25 hari. 5 hari hitam dan 20 hari merah. Okay, ada darah kuat, ada darah lemah. Pada bulan sebelumnya, darahnya datang sebanyak 5 hari dari awal bulan. Manakala hari berbaki bulan itu adalah suci. Hukum haid perempuan ini 5 hari darah hitam. Okay, boleh faham kan? Dan 5 hari darah hitam kita hukum berdasarkan kepada tamyiz tidak menyalahi adat dia. Sebab adat dia pun 5 hari juga. Ini mudahnya. Cuma bab ni kita kena sebut selagi, sebab hak ni kita dah sebut dah. Dia kita nak hukum haid dia darah kuat, darah lemah adalah istihadah, kena cukup syarat tamyiz hak yang kita bincang dah sebelum ni. Kena cukup syarat tamyiz hak yang kita bincang dah sebelum daripada ni. Okey. Kena cukup syarat tamyiz sebagaimana hak yang kita bincang dah sebelum daripada ni 4 syarat tamyiz. Kalau tak cukup syarat tamyiz, sama je dengan mubtadaah. Bukan. Kalau tak cukup syarat tamyiz, maka kita akan pergi kepada perbincangan yang keempat ni. Keempat, mubtadaah tidak mumayyizah yang ingat kadar dan waktu haid sebelumnya. Mubtadaah tidak mumayyizah, patut dia ingat kadar haid dan waktu haid sebelumnya. Dia ada hak yang dah ingat, ada hak yang ingat. Okey, tengok, iaitu perempuan yang pernah mengalami haid dan suci, sedangkan dia masih ingat kadar dan waktu adat haid serta sucinya yang sebelum ini. Dia juga tidak dapat membezakan sifat darah yang keluar melebihi 15 hari ini. Untuk darah yang keluar lebih 15 hari, dia tidak dapat membezakan sifat darah. Maksudnya darah satu sifat ataupun darah beberapa sifat, tapi tidak cukup syarat tamyiz. Hukumnya perempuan tersebut dikembalikan kepada adatnya pada nisbah kadar dan waktu. Ni adat, nisbah kadar dan waktu. Maksudnya kita hukumkan darah ini berdasarkan kepada adatnya pada bulan yang sebelum. Dia adat ni kira adat bulan last sekali. Sebab orang kata adat orang mana, sebab saya ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, macam-macam saya mari haid saya. Nak pakai adat mana? Gini, maksud adat ni ambil bulan yang terakhir sekali, hak yang okey. Mana bulan terakhir sekali? Hak sebelum dia cara hak bulan terakhir sekali. Baik.
Maksudnya kita hukumkan darah ini berdasarkan kepada adanya pada bulan yang sebelum, iaitu haid dan suci yang paling akhir sekali. Baik. Lepas tu kalau adat berbeza, kita ada buat peringatan di bawah. Tidak disabitkan adat yang berbeza serta tersusun itu melainkan apabila berlaku sebanyak 2 kali. Waktu boleh baca. Malah nak baca. Malah nak urang dah teh. Waktu baca jadi dia tu. Okey, contoh. Pada bulan lepas Siti. Siti ni nama je, nama samaran je lah. Tak ada orang. Ustaz ni kalau orang tanya dia tak ada buku dia. Bukan semua orang tanya kita tak dalam buku. Ada. Siti datang haid pada jam 10 pagi 3 Syakban sehingga jam 1 petang 10 Syakban. Kadarnya 7 hari 3 jam. Waktunya adalah pada awal bulan. Okey, kita ada kadar. Kadar ni berapa hari? Waktu awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan. Sebab kadar dengan waktu ni kena ingat. Sebab ia ada peranan penting dua dia. Kadar dengan waktu. Pada bulan lepas. Bulan ni ada masalah lagi. Bulan lepas. Siti datang haid pada jam 10 pagi 3 Syakban. Sehingga jam 1 petang 10 Syakban. Kadarnya, kalau kita capur tu kodor dia 7 hari 3 jam. Kira diri lah. Kira diri. Sebenarnya nak mudah berkata 7 hari je buat, tapi saja dah tinggi dah perbincangan dah kan. Kita tak 3 jam pula. Kira diri lah. Kira diri. Waktunya adalah pada awal bulan. Jadi berlaku ni pada awal bulan. Ialah pada awal bulan sebab 3 Syakban hingga 10 Syakban awal bulan. Okey. Jadi bermakna haid dia bulan lepas 7 hari 3 jam, waktunya pada awal bulan. Menjelang 1 Ramadan, selepas daripada Syakban, Ramadan kan, menjelang 1 Ramadan pada jam 5 pagi, Siti mendapati ada darah berwarna merah keluar sehingga 5 pagi 20 Ramadan. 1 Ramadan sampai 20 Ramadan. 1 Ramadan sampai 20 Ramadan. Jadi lebih daripada 15 hari 15 malam. Sepanjang tempoh tersebut darah yang keluar sifatnya sama sahaja. Jadi kalau sama saja tidak boleh kita nak hukum berdasarkan kepada tamyiz. Kerana kena hukum berdasarkan kepada adat. Tengok adat sebelum adat pada bulan Syakban. Hukumnya haid Siti dikira bermula jam 10 pagi 3 Ramadan sehingga jam 1 petang 10 Ramadan. Ikut adat sebelum ni, kadar dan waktu. Sebagaimana pada bulan lepas Syakban. Tapi dalam masalah ni ada pandangan yang kedua. Ada sedikit khilaf dalam masalah ni. Dalam masalah ni ada sedikit khilaf. Baik, okey dah apa? Selesai bab ni ya. Khilaf malah sebut dah. Darah yang keluar bermula jam 5 pagi 1 Ramadan sehingga jam 10 pagi 3 Ramadan dihukumkan sebagai darah istihadah. Begitu juga darah yang masih keluar selepas jam 1 petang 10 Ramadan hingga jam 5 pagi 20 Ramadan juga ia dikira sebagai darah istihadah. Kalau ni mudah je, bukan payah. Cuma balik kena dengung je, tengok. Jangan tak accept tepi. Kalau tak accept tepi tak jadi nak dengung. Sebab yang kita dengungkan accept pula. Dengung tak accept tepi. Tek-tek masuk. Tak ada dah lah. Tek-tek masuk. Masuk dalam ala lain dah lah. Masuk dalam fanak dah lah. Ada cara accept dah lah. Ada cara dah. Kita tengok. Tadi dengung molek. InsyaAllah faham. Okay, habis. Selesai di sini Kelima, mu'tadah tidak mumayyizah. Orang panggil mu'tadah tidak mumayyizah hak yang mutahayyirah. Tadi kita ada sebut dah mutahayyirah. Mutahayyirah ni bahasa Arab. Kalau kita nak terjemah kepada bahasa kita, mutahayyirah adalah perempuan yang kebingungan. Bahasa Terengganu, bahasa luar dah tahulah. Perempuan bingung dia. Dan ada juga ulama fiqh yang letak nama nakal kawan. Nama muhayyirah. Perempuan yang membingungkan mufti. Mufti jadi bingung tu barang kalau masalah dia ni. Nengung mufti. Ustaz-ustaz nengung. Ustazah pandai nengung kena. Tu maksud benda muhayyirah. Baik, tapi kata ulama mutahayyirah ke muhayyirah ni nisbah kepada sebelum daripada diletakkan kaedah. Tapi lepas daripada letak kaedah tak ada dah. Ikut kaedah jadi sekarang ni ada kaedah dah? Tak ada dah. Cuma tetap dinamakan sebagai mutahayyirah. Selepas daripada ada kaedah, tak ada dah lah. Tak bingung dah, ikut kaedah gitu. Kelima, mu'tadah tidak mumayyizah.
dia ni pernah dah datang haid sebelum ni. Untuk bulan ni lebih daripada 15 hari 15 malam, satu sifat ataupun lebih daripada satu sifat tapi tidak cukup syarat tamyiz. Hukum asalnya awak kena tengok bulan sebelum ni ya. Tengok sebelum ni mana. Dia pun kata sebulan sebelum ni, kita kata bulan sebelum ni tengok adat kadar dan waktu. Dia dengung, saya lupa lah berapa hari. Waktu dak ingat kau. Bila keluar berapa hari keluar dak ingat. Kalau dak ingat, bermakna darah awak ni pada bulan ni sebab ukuran awak bulan lepas. Apabila awak hilang ukuran, maka setiap waktu kemungkinan haid, kemungkinan istihadah, kemungkinan tidak ada kemungkinan berlaku. Kemungkinan haid, kemungkinan istihadah setiap waktu. Jadi bila setiap waktu ada kemungkinan begitu, jadi yakin tak darah tersebut haid? Tak yakin. Bila tak yakin, gugur tak kewajipan solat? Tidak gugur. Sebab itulah perempuan ini mesti kena solat, mesti kena puasa. Baik. Tapi dalam masa yang sama, dalam masa yang sama, dia ada haid ni. Kemungkinan juga haid ni sebab dia ada haid sebelum ni. Kau faham ke tak? Dia ada haid juga setiap masa mungkin haid Maka awak ni benda-benda yang diharamkan dalam bab haid ni awak kena jaga lah. Nama dia benda? Nama dia, istilah dia kena mengambil langkah ihtiyat. Nama dia langkah berhati-hati. Bukan untuk menyusahkan perempuan, tapi begitu hukum yang perlu diputuskan. Orang puan kata susah lah saya. Gini orang puan, pahala awak nak pahala kan? Awak nak pahala. Ganjaran pahala yang Allah Ta'ala bagi berdasarkan kepada kesusahan dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Memang susah lah. Sebab dia kena mengambil langkah ihtiyat. Kita bab perkara yang diharamkan kepada perempuan yang ketika haid, semayang, puasa, tawaf, tak kira hak fardu ke hak sunat, tak kira. Baca Quran dengan qasad Quran, pegang Quran, bawa Quran, pegang stop, bawa tanggung. Baik, benda lagi, istimta' bima baina surrati war rukbah, di antara pusat dan lutut, mengambil keseronokan di antara pusat dan lutut. Lepas tu yang ke-8-nya berhenti al-mukthu fil masjid, duduk dalam masjid. Baik. Yang ke-9-nya lalu dalam masjid in khafat talwithah, jika dia bimbang mengotori masjid. Ini perkara yang dilarang kepada perempuan ketika dia datang haid. Cuma dilarang pula kepada suami dia menceraikan dia ketika dia dalam haid. Baik. Kemudian perempuan yang mutahayyirah ni dia kena mengambil langkah ihtiyat dalam bab semayang, wajib dia kena semayang. Pada bulan Ramadan mesti dia kena berpuasa. Suami dia tak sama dengan dia, tak boleh. Suami dia kena sabar juga. Ujian untuk suami dia. Baik, 3. Yang keempat, nak baca Quran tak boleh, mereka sekadar dalam solat. Nak baca Quran tak boleh, mereka sekadar dalam solat. Okey, kita tengok. Iaitu perempuan yang pernah mengalami haid dan suci sebelum ini, namun dia terlupa kadar dan waktu haidnya. Sebelum ni kadar berapa hari, waktu, bila, lupa. Pada bulan ini darahnya keluar melebihi 15 hari 15 malam dengan satu sifat sahaja atau 2 sifat ke atas, tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Contoh, Nuru, juga nama samaran sahaja, telah keluar darah sebanyak 20 hari dengan satu sifat dan dia terlupa kadar dan waktu haidnya yang sebelum ini. Berapa hari dah tahu. Hukumnya menurut pandangan yang masyhur. Ada satu pandangan yang kedua. Ini pandangan mu'tamad, pandangan masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Wajib ke atas Nurul mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. Maksud dari langkah ihtiyat, tengok okey, biar nanti kita baca dulu. Iaitu diberikan kepadanya hukum perempuan yang keluar darah haid. Diberi kepada dia hukum keluar perempuan yang keluar darah haid pada sudut haram bersetubuh. Okey. Lepas tu tengok nota kaki 158. Hal ini diberikan kerana sepanjang waktu yang dilaluinya itu ada ke barangkali yang berlaku haid, suci dan darah berhenti. Justru mengekalkan hukum haid kepadanya sepanjang waktu itu adalah tidak betul dengan ijma' ulama. Semua haid berlaku dah tu. Lepas tu lagi, kerana haid memiliki tempoh sebanyak-banyaknya, begitu juga memberi kepadanya hukum suci sepanjang tempoh itu juga tidak boleh diterima.
nak bagi suci belaka, tak boleh dia terima sebab kerana bertentangan dengan apa yang sedang berlaku, iaitu adanya darah. Dan menetapkan tempoh haid dan tempoh istihadah tanpa ada bukti adalah melakukan tindakan secara rambang. Tu hujah dia. Okey, boleh faham tak? Haid belaka lah. Hai, mana ada ijma' ulama kata bukan haid belaka, sebab haid ada sebanyak-banyak dia. 15 hari 15 malam lah. Ni lebih daripada 15 hari 15 malam. Salah situ sih. Dah kalau begitu kita kata istihadah belaka lah. Istihadah mana pula ada darah ni? Ada darah dan dia sebelum ni ada haid. Tak bolehlah kita nak kata istihadah belaka. Tak boleh ni. Darah pada asalnya adalah haid. Sudah. Dia nak kata istihadah belaka. Dah kita kerak kerak. Hak yang kita kata kerak ni. Benar banyak kali apa sebut kan? Tu hukum secara rambang, hukum secara rambang. Sebenarnya apa sebut kata hukum secara rambang disebut dalam kitab sebenarnya. Kerak hak ni haid, hak ni istihadah tanpa ada bukti. Tu hukum secara rambang. Ni. Tengok dia kata dia. Begitu juga memberi kepadanya hukum suci sepanjang tempoh itu tidak boleh diterima kerana bertentangan dengan apa yang sedang berlaku, iaitu adanya darah. Dan menetapkan tempoh haid dan tempoh istihadah tanpa ada bukti, kena ada bukti. Sama ada bukti itu tamyiz ataupun adab. Tamyiz tak ada, adab tak ada bukti. Tiba-tiba letak hukum haid dia sekian, istihadah sekian tanpa ada bukti. Itu adalah melakukan tindakan secara rambang nama dia. Bahasa rambang orang Terengganu. Tapi secara rambang ni hamba tengok, okey, bahasa bukan bahasa Terengganu sajalah. Maka terpaksalah diberi kepadanya hukum ihtiyat. Ni tengok. Disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, li anna kulla zamanin yamurru 'alayha muhtamilun lil haidhi wat tuhri wal inqita' wa idamatu hukmil haidhi 'alayha batilun ijma'an wat tuhru yunafihi ad-damu wat tab'idhu tahakkum. Tu bahasa rambang. Tab'id ni ni separuh kita kerak-kerak benda istilah yang setengah kata dekat ada pancung. Tu dipanggil benda tahakkum. Mu bahasa rambang itu. Ada betul meletak hukum lagu tu. Tu bukan cara kaedah yang betul. Baik. Maka faqtadat ad-daruratu faqtadatil daruratu. Bagi silap tu lah. Tak apalah. Faqtadatil daruratu. Kita kena baca gitulah. Tapi kalau kita baca wakaf faqtadat, itu asal lah betul. Baca dengan sambungkan faqtadatil daruratu al-ihtiyat. Okey, baik. Lepas tu ada tulis ada 10 perkara yang diharamkan ketika perempuan datang darah haid dan darah nifas. Boleh tengok dalam kitab Matang Safinatun Najah wa yahrumu bil haidhi 10 asya'. Okey, baik. Kita tengok mula. Diberikan kepadanya hukum perempuan yang keluar darah haid pada sudut haram bersetubuh. Tak boleh bersetubuh. Haram membaca Al-Quran pada selain daripada solat. Untuk solat boleh baca Al-Quran. Haram menyentuh mushaf, membawa mushaf, berhenti dalam masjid dan melintas di dalam masjid jika dia khawatiri darah akan mengotori masjid. Ini tak boleh berlaku. Dan diberi kepadanya hukum perempuan yang suci pada solat. Solat, hukum perempuan suci, wajib dia kena solat. Puasa, solat fardu ke solat sunat boleh dia buat. Puasa, tawaf, ini boleh dia buat. Talak pula. Baca memang darat sungguh. Talaq ni hukum perempuan suci. Dan i'tikaf ni diberi kepadanya hukum perempuan suci. Perhati molek. Hak atas tadi berhenti dalam masjid, lepas tu melintasi masjid tak boleh. Tapi hak ni kita kata boleh. I'tikaf dalam masjid. Bab i'tikaf ni ada perbincangannya. Perhati molek, ada perbincangannya. 160, tengok nota kaki 160. Diharamkan kepada perempuan mutahayyirah berhenti dalam masjid jika tidak ada sebarang tujuan atau kerana tujuan dunia. Tak ada tujuan benda nak berhenti dalam masjid tak boleh. Ataupun tujuan dunia tak boleh. Adapun jika tujuan untuk melakukan ibadat yang mesti dilaksanakan dalam masjid, iktikaf. Menuntut ilmu bukan mesti dilaksanakan dalam masjid. Iktikaf adalah mesti dilakukan dalam masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Mu jangan bersetubuh dengan perempuan sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Iktikaf syaratnya mesti ke masjid. Baik. Adapun
Jika tujuan untuk melakukan ibadat yang mesti dilakukan dalam masjid seperti iktikaf atau tawaf, maka dibolehkan baginya berhenti dalam masjid untuk tujuan tersebut, tetapi dengan syarat tidak bimbang mengotori masjid. Ini disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Wal mukthu bil masjid illa li salatin aw tawafin aw i'tikafin walau nafla, walaupun sunat. Adapun berhenti dalam masjid untuk tujuan solat, maka dibolehkan. Sebab solat kan boleh dilakukan selain daripada masjid. Boleh faham tak? Adapun berhenti dalam masjid untuk tujuan solat, maka dibolehkan menurut pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Khatib Asy-Syirbini. Berbeza dengan pandangan Imam Ramli. Imam Ramli kata tak boleh. Sebab solat tidak disyaratkan dalam masjid. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syarwani, qauluhu illa li salah wifaqan lil mughni wa khilafan lil nihayah. Perkataan melainkan untuk solat, pandangan ini sama dengan pandangan Mughnil Muhtaj, Khatib Asy-Syirbini. Namun berbeza dengan pandangan Nihayatul Muhtaj, iaitu Imam Ar-Ramli. Baik. Dan wajib baginya mandi untuk setiap solat fardu. Oh, kena mandi. Setiap solat fardu dia kena mandi semua. Kena mandi setiap solat fardu. Ya. Dah apa? Sebab setiap waktu mungkin darah berhenti. Setiap waktu darah berhenti. Darah haid berhenti. Kita tengok nota kaki 161. Kerana ada kemungkinan darah berhenti pada waktu itu. Perkara ini sekiranya dia tidak ingat juga waktu darah berhenti. Sebaliknya, jika dia ingat waktu darah berhenti, oh, buhik sebelum ni dia ingat, oh, darah saya berhenti pada waktu maghrib. Jadi ketika mutahayyirah ni, dia hanya wajib mandi untuk solat maghrib saja. Maka dia hanya wajib mandi untuk mengerjakan solat yang berada dalam waktu darah berhenti itu sahaja. Boleh faham sini kan? Okey, habis. Cuma hak ni dah banyak nak kita buat mari kita sama. Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, buat mari kita sama. Mari kita lain pula sikit. Nah, kita ni sebenarnya benda ni disebut je dalam kitab yang kita sebut saat ni. Ni buat mari kita lain sikit. Dalam kitab Ujalatul Muhtaj ila Tawjihil Minhaj. Mari kita lain sikit ni. Ada kita lain pun ada. Bukanlah nak kata banyak rujukan dia, bukan. Bukan kata banyak rujukan dia, bukan. Sebab kita nak benda tafannun. Maksudnya dah sebut sama walai sikit. Juga ni kitab mazhab Imam Syafi'i juga, supaya penuntut-penuntut ilmu terdedah dengan rupanya banyak lagi syarah kita Minhajul Talibin. Baik. Keenam, mu'tadah tidak mumayyizah, ingat kadar dan terlupa waktu. Mu'tadah tidak mumayyizah, patut ingat kadar dan terlupa waktu. Hak tadi mutahayyirah mutlaqah tadi. Nama dia mutahayyirah mutlaqah. Hak ni dipanggil mutahayyirah muqayyadah. Jadi mutahayyirah muqayyadah ni kita akan bincang selepas daripada Zuhur insya-Allah, sebab kita nak jawab ada dua soalan yang diajukan. Lepas tu kita akan rehat untuk tengah hari, lepas tu nanti kita sambung balik Zuhur insya-Allah. Ni soalan muslimat. Perempuan yang turun darah tak pernah berhenti mula bulan Disember 22 hingga kini. Darah tak berhenti. Macam mana ustaz? Dia belajar dah, dia boleh jawab dah. Dia boleh jawab mana? Kena tengok ada tamyiz ke tak. Kalau ada tamyiz, darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Kalau tidak ada tamyiz, kena ikut adat sebelum lagi. Adat di sebelum ni nari. Hak selebih tu adalah istihadah. Begitulah setiap bulan. Tengok adat dia. Okey, jawapan dia mudah je. Gitu. Saya ada tamyiz, tapi saya dah cara pun ke tamyiz, dah cara dah ingat dah ustaz. Soh kata hak Disember tahun lepas, hak 2 bulan lepas pun saya dah ingat dah tanda pun. Gini awak ikut adat. Sebab dah ingat tamyiz awak ni ikut adat. Sebab ada pandangan yang kedua kata ikut adat. Okey, selesai untuk jawapan soalan tersebut. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Mama nak tanya, untuk masalah lapang-lapang ni, adakah lapang merah yang di tengah itu berlaku khilaf ulama? Lapang merah di tengah tu adakah berlaku khilaf di kalangan ulama? Dia gini, kita jangan tengok kepada qaul syadz. Kalau kita tengok qaul syadz ada. Kalau tengok kepada qaul syadz, qaul syadidul dha'f ada. Kita nak tengok kepada qaul yang pandangan yang diterima. Sebab kita kabar dah. Hak yang mula-mula sekali kita kabar dah. Imam Nawawi kabar lagi, i'lam anna babal haidhi min awisil abwab wa mimma ghadita fihi kathirun minal kibar lidiqqati masaili. Bab ini adalah bab yang sukar
Bak haid ni bak yang cukup-cukup sukar. Tu min awisil abwab. Bak yang cukup rumit. Dan di antara bab gharita fihi kathiruna minal kibar. Yang ramai ulama-ulama besar tersilap. Ada setengah nuskah dia dah kata gharita fihi kathiruna minal kibar. Gharita fihi kathiruna minal kuttab. Dia kata ramai penulis-penulis tersilap. Jadi kalau kita nak kira pandangan-pandangan hak yang tersilap atau pandangan syad, pandangan yang tidak diambil kira, memang akan adanya kita kata khilaf. Tetapi kalau kita nak kira pandangan hak yang diambil kira dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kata benda berlaku ittifaq dalam masalah lapang. Jadi lapang yang pertama darah hitam tu haid, lapang kedua darah merah adalah istihadah, lapang ketiga darah hitam adalah istihadah. Hak tu berlaku ittifaq di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Dan hamba tengok dalam hak yang hamba ada tulis rujukan. Betulkah hukum haram isteri mengonanikan suami di saat periuk isterinya? Periuk isterinya adalah pandangan muktamad. Bagaimana jalan keluar bagi suami yang berhajat ketika periuk isterinya sedangkan isterinya hanya seorang? Baik. Jadi di sana ada pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i sebagaimana haram mubasyarah perempuan barang yang di antara pusat dengan lutut, begitu juga perempuan haram mubasyarah dengan lelaki di antara pusat dengan lutut. Ada pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada pandangan yang kedua yang mengatakan tidak pada lelaki, hanya pada perempuan sahaja. Jadi pandangan muktamad ataupun tidak, ana terlupa tak nak kau pandangan muktamad ataupun tidak. Tapi apabila ada pandangan hak yang kedua, hak tu sebenarnya jalan keluar, tu makhrajnya, hak tu jalan keluar. Jadi melakukan onani dengan tangan, maksudnya mengeluarkan mani dengan tangan oleh lelaki, hukum dia adalah haram mengikut pandangan majoriti ulama. Tapi ada pandangan hak yang kedua mengatakan harus dengan syarat-syarat tertentu. Baik, pandangan majoriti ulama hukum ini adalah haram berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Baik. Melainkan melakukan onani dengan tangan isteri, hukum dia adalah diharuskan. Baik, cuma isteri dalam keadaan haid adakah dibolehkan ataupun tidak? Di sini ada sedikit perbezaan di kalangan ulama fiqh. Cuma makhraj pandangan muktamad ana lupa, tapi makhrajnya begitulah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Semesta ni dukungan semesta ni kamu dah ke orang cari nasi kamu dah